Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bertemu di dalam sesi yang seterusnya dalam pemasaran atas talian untuk usahawan, dan pada kali ini kita akan bersembang berkaitan dengan satu lagi platform di atas talian iaitu Lazada. Mari kita teruskan. Baik. Sebagaimana modul yang lain, kita ada mempunyai 5 bahagian untuk perbincangan berkaitan dengan Lazada. Yang pertama iaitu pengenalan, bercerita tentang Lazada, apakah itu Lazada. Kedua, tips penggunaan. Ketiga, polisi dan peraturan. Yang keempat, galakan dan larangan. Dan akhirnya, penutup. Mari kita teruskan ke bahagian yang pertama iaitu pengenalan. Lazada Malaysia ialah sebuah pusat membeli belah dalam talian yang membekalkan pelbagai barangan, termasuklah peralatan rumah, barangan-barangan elektronik, barangan-barangan fashion, makanan kesihatan dan pelbagai lagi. Ia ada sama seperti platform-platform yang lain sama dengan Lazada. Maka ini adalah satu lagi platform yang boleh digunakan oleh usahawan-usahawan untuk atas talian, perniagaan atas talian. Baik. Kita terus ke yang kedua iaitu tips penggunaan. Bagaimana kita mahu mendaftarkan akaun. Ada 6 langkah kesemuanya. Baik. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama iaitu membuka laman web Lazada. Boleh gunakan browser yang berkaitan dan kita masuk dan kita akan akses laman web Lazada melalui pelayar internet ataupun browser, atau boleh juga muat turun aplikasi Lazada di telefon pintar masing-masing. Langkah yang seterusnya, yang kedua iaitu klik jadi penjual atau buka kedai anda sendiri. Kerana kita bertujuan untuk berniaga di atas talian menggunakan platform Lazada, bukan membeli pada kali ini. So kita klik jadi penjual ataupun buka kedai anda sendiri. Cari dan klik butang ini yang biasanya terdapat di bahagian atas atau bawah laman web Lazada. Langkah yang seterusnya iaitu mengisi butiran pendaftaran. Anda akan diarahkan ke borang pendaftaran untuk mengisi butiran peribadi kedai anda. Pilih kategori produk yang anda ingin jual di Lazada. Langkah yang seterusnya iaitu memuat naik dokumen-dokumen perniagaan yang berkaitan. Dan sebelum mungkin kita nak memastikan perniagaan kita ini semuanya adalah bersifat sah di sisi undang-undang, tidak membuat sesuatu yang melawan undang-undang, maka kita perlu naik dokumen-dokumen yang sepatutnya seperti SSM, lesen perniagaan dan lain-lain. Langkah yang kelima iaitu menunggu pengesahan. Selepas anda memuat naik dokumen-dokumen, akan ambil masa beberapa tempoh untuk mendapatkan pengesahan daripada pihak Lazada. Kadang-kadang ia akan mengambil masa beberapa hari. Dan langkah yang seterusnya iaitu setelah akaun penjual anda disahkan, anda boleh mula masukkan produk ke dalam kedai anda di Lazada dan proses berjualan secara dalam talian pun boleh dimulakan. So, ada 6 langkah yang sangat mudah untuk kita mulakan berniaga di Lazada. Jom kita melihat bahagian yang seterusnya iaitu polisi dan peraturan. Saya sudah muat naik, ada 6 polisi yang harus kita bincangkan secara umum. Mari kita lihat yang pertama, iaitu dasar penggunaan penjual. Dasar ini berkaitan peraturan dan amaran yang perlu dipatuhi oleh penjual di platform ini seperti penilaian produk, ulasan pelanggan, tawaran promosi dan peraturan tentang produk yang dilarang. Kita lihat yang kedua iaitu dasar penghantaran dan pengendalian. Dasar ini mengatur bagaimana proses penghantaran dan penanganan pesanan berjalan. Termasuk dalam dasar ini adalah jangka masa penghantaran, proses pemulangan barang dan cara menguruskan aduan atau pertanyaan pelanggan. So, jangan bimbang, semua benda yang kita rasa tidak tahu, semuanya akan dijelaskan
di dalam polisi dan peraturan oleh pihak Lazada. Yang ketiga, iaitu dasar produk yang dilarang. Tidak semua produk boleh dijual. Terdapat sedar produk yang dilarang untuk dijual, contohnya seperti bahan yang berbahaya, produk tiruan dan sebagainya. Yang keempat ialah dasar penilaian dan ulasan. Kita sebagai penjual atas talian amatlah bergantung dengan penilaian dan ulasan daripada pembeli. Lazada memberikan peluang kepada pelanggan untuk memberikan penilaian dan ulasan tentang produk dan pengalaman mereka dengan penjual. Penjual harus memberi perhatian serius dengan setiap maklum balas yang diterima. Yang seterusnya adalah dasar bayaran dan pelaburan. Dasar ini menjelaskan tentang cara penjual akan mendapat pembayaran hasil daripada perniagaan yang dijalankan bersama dengan penjual, dengan pembeli. Dan yang terakhir sekali iaitu dasar penarafan penjual ataupun rating. Ini menunjukkan bahawa adakah penjual iaitu anda mempunyai kredibiliti dalam urus niaga atas talian. Maka ini adalah polisi dan peraturan yang harus kita ambil maklum. Kita pergi yang seterusnya iaitu galakan dan larangan. Mari kita teruskan ke galakan. Yang pertama iaitu menyediakan maklumat yang jelas dan tepat. Yang kedua, pastikan anda memberikan respon yang baik kepada pelanggan. Dan yang ketiga, selalu kemaskini inventory. Pastikan stok yang anda ada dikemaskini. Jangan biarkan stok anda tidak dikemaskini. Yang keempat, ambil masa untuk baca dan fahami syarat-syarat dan polisi Lazada di dalam bahagian yang sebelum ini. Yang kelima, iaitu pastikan produk yang dijual adalah asli, berkualiti dan memenuhi standard. Baik, mari kita tengok larangan pula. Yang pertama, jangan menipu atau menyesatkan pelanggan dengan maklumat yang tidak benar. Jangan sama sekali berniat untuk menipu ataupun memberikan maklumat yang tidak sepertinya. Yang kedua adalah jangan terlibat dalam amalan perniagaan yang tidak beretika seperti memanipulasi ulasan dan membuat penilaian palsu. Dan yang ketiga, jangan lambat atau tidak responsif terhadap pertanyaan kerana dia akan menentukan kadar rating anda nanti. Yang keempat, jangan melanggar hak kekayaan intelektual atau hak cipta pemilik asal produk. Jual biar mengikut lunas undang-undang. Yang kelima, iaitu jangan jual produk tiruan, palsu, berkualiti rendah. Ini akan merosakkan reputasi anda dan merugikan pelanggan. Baik, sekadar itu sahaja daripada saya untuk modul perniagaan atas talian bagi syarikat Lazada. Jika masih memerlukan bantuan daripada pihak Lazada, anda boleh menghubungi seperti mana yang tertera setiap hari Isnin hingga Ahad, 7 hari seminggu daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Ataupun anda sebenarnya boleh berurusan, boleh bertanya soalan secara interaktif dengan wakil mereka yang dipanggil sebagai Clio daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah malam, Isnin hingga Ahad, ataupun daripada pukul 9 hingga pukul 6 pada hari cuti umum. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat berniaga.